semalam, PDRM telah mengeluarkan 214 kompaun di sekatan jalan raya. Dan PDRM juga telah mengeluarkan 14 kompaun terhadap mereka yang dikesan merentasi negeri dan berada di kampung halaman masing-masing. Jadi saya ramai yang tak percaya apabila saya katakan bahawa di musim raya pun polis akan terus bekerja membuat pemantauan. Yang dah balik melepasi sekatan jalan raya merentasi negeri, sama ada melalui jalan tikus dan sebagainya, akan tetap dicari. Dan ini terbukti semalam 14 kompaun telah diberikan kepada mereka yang merentasi negeri dan mereka sewaktu itu berada di kampung masing-masing. Jadi kalau saya kata perkara ini serius, ramai yang mengambil ringan, perkara ini sudah pun berlaku. 开斋节首天，警方率领监督行动特工队在全国执行60528次检查行动，以监督各方是否遵守政府设定的标准作业程序。国防部高级部长伊斯迈沙比利也表明，从6月1号起，想要回国的大马国民将被强制签署承担50%酒店隔离费用的承诺信。 Seperti yang saya tegaskan baru-baru ini, bahawa rakyat kita yang ingin pulang perlu menandatangani surat aku janji dan indemnity, iaitu letter of undertaking, bagi sebelum mereka pulang ke tanah air. Ini supaya mereka boleh memberikan aku janji untuk membayar charges ataupun hotel yang mereka perlu, bayaran hotel yang perlu mereka bayar separuh daripada RM150, iaitu RM75, dan RM75 dibayar oleh kerajaan. Ramai yang bertanya, ramai yang membuat surat rayuan dan sebagainya, kerana mereka menganggap mereka perlu travel ataupun melakukan perjalanan untuk pergi ke pejabat-pejabat kedutaan kita. Sebenarnya tidak betul, kerana setiap permohonan perlu menghantar dokumen yang berkaitan bersama-sama dengan LOU tu, melalui boleh dimuat turun daripada laman sesawang kementerian yang berkaitan. Jadi mereka tak perlu pergi sendiri. Mereka hanya perlu mengisi borang melalui online. Dan letter of undertaking tersebut boleh dimuat turun bermula hari ini di laman sesawang Kementerian Luar Negeri dan juga Agensi Pengurusan Bencana Negara. Dan LOU yang lengkap perlu di-email ke perwakilan Malaysia selewat-lewatnya 3 hari sebelum mereka berlepas pulang ke tanah air. 4 lagi agensi yang akan memuat naik LOU ataupun letter of undertaking tersebut dalam portal masing-masing dalam masa yang terdekat, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Jabatan Immigration Malaysia. Seperti yang kita tahu bahawa terdapat COVID positif yang agak meningkat di kalangan tahanan parti di depo immigration, iaitu di 3 depo, iaitu depo immigration Bukit Jalil, depo immigration Semenyih dan depo immigration KLIA atau SPAN. Dan mereka yang didapati positif di 3 depo ini akan dihantarkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 di MAIPS Serdang ataupun Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang. Jadi kita akan hantarkan mereka. Dan MAIPS ini akan dijadikan sebagai pusat kuarantin khusus untuk parti pendatang tanpa izin yang daripada depo yang didapati positif COVID. Positif. Jadi kita asingkan mereka daripada
rakan-rakan mereka yang lain daripada depo tersebut. Ini untuk memastikan supaya tidak merebak menular COVID-19 di kalangan tahanan parti, tahanan depo yang lain, tahanan di dalam depo yang lain. Saya baru pulang daripada MAIPS mengadakan tinjauan dan sebagainya. Kawat-kawat besi telah pun mula dipasang untuk mengelilingi MAIPS tu untuk mengelakkan adanya parti yang melarikan diri. Tentera, polis, daripada Jabatan Immigration sedang berada di MAIPS bagi mengawal mereka. Dan begitu juga dengan barisan hadapan lain terdiri daripada doktor, jururawat dan sebagainya berada di MAIPS untuk mengawal parti yang dipindahkan daripada depo mereka pindahkan ke MAIPS tersebut. Jadi kepada rakyat bertenang, jangan nanti bila diumumkan oleh DG Kesihatan tiba-tiba menunjukkan hari ini meningkat lebih tinggi daripada semalam. Sebenarnya yang tinggi itu bukan daripada rakyat Malaysia di luar sana, tetapi adalah daripada parti yang telah pun kita kuarantin sebelum ini di dalam, yang telah pun kita kurung mereka di dalam depo tahanan masing-masing. Okey, itu saja. Terima kasih sekali lagi.